sangat mudah kita fahami dan kita rasa seronok. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, pada malam ini saya nak kongsikan beberapa perkara yang menzahirkan bahawa kita nak kata kita ni orang yang cinta dan sayang pada Nabi, iaitu kita buat lebih kurang 5 perkara, 4 perkara, 5 perkara. Okey? Yang pertama tuan-tuan, selawat kena bagi banyak. Apa dia? Selawat kena banyak-banyak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rajin selawat. Pakat-pakat kita latih anak, isteri kita, suami kita kena rajin selawat yang pertama. Yang kedua tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, iaitu kita kena rajin solat jemaah. Solawat dan yang kedua solat jemaah. Kena rajin mai tengok masjid kita ada besar tu ya. Nak berbesar tak boleh dah. Tapi ustaz kata tadi kalau golek main di atas pun boleh. Jadi lepas ni tanda kita cinta pada Nabi kita, mai kita sepakat-pakat sama imarah penuhkan masjid kita ni bagi ramai-ramai. InsyaAllah supaya kita kata kita cinta Nabi, Nabi tak tinggal sembahyang jemaah. Ajak anak-anak pakat mai sembahyang jemaah. Yang ketiga tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sunnah Nabi kita kena amal. Ikut yang Nabi buat. Macam mana cara Nabi pakai, macam mana cara Nabi berjalan, bagaimana apa yang Nabi buat dengan anak-anak, itu ikut sunnah Nabi SAW. Yang ketiga tuan-tuan, yang keempat tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, selalu ikut akhlak Rasulullah. Macam mana perangai kelaku Rasulullah, kita ikut akhlak Rasulullah SAW. Dan yang kelima tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kena selalu sedekah. Yang kelima ni, kena selalu sedekah. Rajin-rajin sedekah. Baik itu malam ini kita ada kutipan derma tuan Haji ya. Malam ini kita ada kutipan derma. Ada adik-adik kita yang bertugas untuk mengutip derma pada malam ini. Jadi tengok adik-adik kita tu berpakaian baju warna putih tak saya di belakang sana. Nah, mereka akan bawa bekas dan akan minta derma yang ustaz akan ulaskan. Saya tengok ulas siap. Hello, tuan-tuan. InsyaAllah nanti akan ada kutipan derma. Mungkin ada tadi ni. Tuan-tuan tahu kan Kelantan, Temerloh, Pahang, Perak ni tak banyak sangat. Yang kita sedih ialah bukan setakat bah, tapi rumah-rumah mereka habis. Rumah mereka runtuh. Hampir dekat 3,000 buah rumah. Belanja rumah kalau kali dengan 35,000, kalilah dengan kata 3,000. Cuba kali berapa? Punya banyak. Lah ni mereka ibu-ibu yang tutup aurat. Saya ingat 24 jam kena tutup aurat. Sebab orang lalu lalang. Tidur dalam kelambu, tidur dalam kemah warna biru, warna biru. Yang ni lah ni, macam ni ni. Kemah yang kecil tu. Dia buat pakai zip. Nak keluar berak, jauh. Bukan boleh berak, ulok pungkak keluar. Buat zip. Puak keluar. Berterabak habis. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan duduk kawasan Pulau Pinang ni, keliling ayak. Betul atau tidak? Tapi haram tak berayak. Tuan-tuan relax. Rumah tuan-tuan kalau Tuhan turun balak musibah, Pulau Pinang tenggelam, percaya tak percaya? Tengok pulau di Bangladesh, Tuhan turun laknat, 50,000 boleh kita mati. Zaman saya Pakistan, hampir dekat 100,000 mati. Mana ada pulau Tuhan tenggelamkan? Musibah dahsyat, kapal terbang semua, airport pergi pantai semua. Tuan-tuan nasib baik Pulau Pinang dalam bahasa kasar boleh tenggelam bila masa, sebab mana ada darat. Pulau ni pulau keliling layak. Kalau Tuhan robohkan, gegar gempakan akak pulau ni, tuan-tuan tak jumpa saya malam ni. Apa boleh kita buat? Alhamdulillah, syukur pada Allah, Allah tak bagi macam tu. Tiba-tiba saudara kita di Kuala Kerai, Mani Urai, di Dabung, di Macang, di Gua Musang, bayangkan bandar boleh tenggelam.
sekolah menengah kebangsaan Mani Urai, tingkat keempat ayat naik. Tak masuk akal langsung. Buah nyok, kita pakai sampan pergi ambil. Buah kelapa, buah nyok. Makna cerita apa dia? Nampak pokok nyok batang tak ada. Nak ambil nyok senang, ambil bot, pergi ambil petik pulas. Macam petik pulas buah-buah mikau. Bila surut, rumah tak ada, apa pun tak ada. Ibu cuba bayangkan, cuba imajinasikan benda ni, adik-adik. Tengok keluar malam, pergi sekolah darjah 1 pakai kotak yus tu. Kotak Drinho. Bos lotep kat pungkok kotak. Ambil wayar, tali rupiah, ikat jadi macam askar. Buah apa? Sayang buku cikgu bagi. Adik-adik beg mahal-mahal paling bodoh mangkuk. Beg adik-adik RM30. Beg hang berapa? Oh, bro. Beg sekolah berapa duit? Mak beli beg dah. Berapa duit? 50. Hi. RM50. Apalah. Adik depa pakai kotak je, dik. Pergi sekolah pakai kasut Jepun. Jepun sampai sekarang tak ada selipar. Kaki ayam Jepun. Tuan-tuan, tiba-tiba orang Pulau Pinang tak boleh nak berkelak duit untuk hulak dekat depa supaya depa ni seronok dengan duit kita. Tuan-tuan, rakyat Pulau Pinang, orang pulau di Pulau Pinang ni, ada yang belum bagi walau sekupang pun. Kedekut piang, tui. Tak kena kat kita tak apa. Kena kat kita ketahuan kita bukan minta. Tuhan uji tak semua kena. Sebab orang-orang yang tak kena ambil iktibar. Prihatin tuan-tuan. Ibu-ibu, seorang sahabat Nabi datang minta makan kat Nabi, hadis sahih Muslim. Sebab turun ayat surah Al-Hasyr ayat ke-9. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Ila akhir ayat. Orang ni dia panggil ahli suffah. Golongannya jobless, homeless. Rumah tak ada, kerja tak ada, apa yang ada dia makan. Apa yang ada kerja dia ambil, dapatkan makan. Datang jumpa Nabi, adik-adik, ibu-ibu sekalian, ya Rasulullah, makanan ada tak? Saya tak makan lagi ya Rasulullah. Apa bayangkan? Apa Nabi jawab? Tak masuk akal. Apa Nabi jawab? Orang tak beriman dia kata tak masuk akal, mengarut. Apa Nabi jawab? Sahabat, saudara, saya pun tak ada makanan nak makan. Allahu Akbar. Ibu-ibu, Nabi boleh jawab, saudara, aku pun hingga hari ini, waktu ini, belum makanlah lagi. Saudara, aku pun hingga waktu ini belum makan lagi. Tak masuk akal Nabi pemimpin boleh jawab macam tu. Orang tak beriman kata tak masuk akal. Nak cerita Nabi pemimpin tak ada makan. Tapi Nabi ni dia bukan pembuntu masalah, dia membantu masalah orang. Nabi kata, jom ikut saya, kita pergi depan, mana tahu kawan-kawan kita ada makanan. Nabi tarik orang ni ikut. Jumpa geng orang sahabat-sahabat ni. Assalamualaikum, salam ya Rasulullah. Apa khabar? Baik. Ni, saya nak tanya sikit, tuan-tuan sekalian. Siapa-siapa tak ada 4-5 orang lah. Ada tak siapa-siapa yang ada makanan kat rumah dia, bagi kawan kita makan? Nabi tak kata aku pun tak makan. Nabi tak bagi tahu dia pun tak makan. Nabi kata apa dia? Ada tak makanan yang boleh bagi makan kawan saya makan? Siang kat dia. Dia pagi tadi tak makan lagi. Bangun seorang Ansar, ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, anda ta'am walakin fil bait. Aku ada makan tapi kat rumah. Nabi kata, sahabat, ikut dia. Dia berfollow. Sahabat sampai rumah. Assalamualaikum sayang. Assalamualaikum abang. Siapa tu bang? Ini kawan Nabi. Ini tetamu Nabi. Ingat, tetamu Nabi adalah tetamu abang.
Ya betul sayang. Wahai abang. Habis tu abang nak buat apa? Sayang, ambil sahabat kita ni, buat makan kat dia sayang. Dia tak makan lagi. Apa jawab isteri dia? Abang, oh abang, sayang, di rumah kita tiada makanan. Sayang, oh abang, di rumah kita pun tiadalah makanan. Yang ada hanyalah makanan anak kita yang masih kecil. Abang, makanan tak ada abang. Tuan-tuan boleh bayang ke? Aman macam mana makan pun tak ada. Kepala otak orang jahat cakap macam tu. Kita kurang hajak sebab makan banyak sangat. Kita kurang hajak sebab tu berani berebut jawatan. Perhati tengok. Gila pangkat. Tak lantik jadi pengurusi masjid, merajuk. Macam hantu mumia. Nampak? Apa kata suami dia? Sayang, engkau tidurkan anak kita itu. Biarkan dia lena. Lalu kau ambilkanlah makanan baby kita, engkau masakkanlah. Ketika kau nak menghidangkannya, padamlah lampu dan pelita, agar tetamu kita tak mengetahui apa yang dikecapinya. Asalkan ada makanan yang dikecapinya. Tengok. Ambil makanan baby, masak. Baby nestum kecil bubuk. Bagi makan. Nak makan padam pelita. Kawan, pelita padam. Maaflah tuan, minyak terlupa beli tadi. Tiba-tiba habis pula api dia. Kawan makan-makan, terima kasih tuan. Dia balik. Besok Nabi datang jumpa. Wahai kawanku, terpegun yang ada di langit, dengan perbuatanmu suami istri, makanan anakmu kepada tetamu kau beri. Tuan ayat. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Tuan-tuan, orang Pulau Pinang banyak duit, ada duit. Orang tak banyak tapi ada duit. Tiba-tiba tergamak kawan kita dekat Pantai Timur, tak boleh tidur lena dengan sempurna. Tergamak kita ni tak berkeluar duit walau RM1. Ataupun bagi-bagi habis-habis tak nak bagi RM1. RM1 ni nak beli lampin jubok pun tak cukup. RM1 kita bagi. RM1 je. Tuan-tuan nilai rumah tuan-tuan berapa ringgit bayar sebulan? Astro berapa bayar? Patut ke bagi RM1 ke orang? RM1 ni pi Kuala Lumpur nak berak dekat jamban KCC tu RM2.8. Huluk kemaluan kencing jangan baru RM1. Buka zip aja baru RM1. Buka jubok baru RM2.8. Tiba-tiba bagi RM1. Bukan saya hina RM1 tak. Tak, dia mampu tapi kedekut. Tak kena kat kita tuan-tuan tak apa. Malam ni tuan-tuan, semalam kita dapat kutipan dekat 11,000. Minggu lepas dekat Masjid Sembilan dapat dekat 15,000. Semalam ada orang bagi subang satu. Ibu-ibu saya tahu mungkin terlupa bawa duit atau buat lupa. Tiba-tiba terdengar macam tuan, saya sendiri pun rasa nak keluar air mata. Malam Ahad, malam Senin, esok saya balik. Dengan rumah saya naik flight sampai Subang. Lihat sekejap, pukul 8 malam saya bertolak naik saya punya 4-wheel drive. Pergi Kelantan Manik Oreh. Ada orang bagi saya duit. Berpuluh ribu duit dekat saya. Saya tak nak beli barang banyak, saya nak buat duit. Ambil sampul muka surat tu, sampul raya tu, seorang 200 ke apa, kita bagi duit ke dia.
Barang tak tahu apa nak beli saiz seluar, pergi rumah tu semua kurih. Kita beli saiz kita, tenggelam seluar tu. Boleh masuk 6 orang. Nak beli baju sekolah, anak kita semua gemuk-gemuk, beli saiz besar, pergi tengok budak tu dia pakai tangan pendek tapi sampai ke lengan tu. Baju tangan pendek dia pakai sampai ke lengan. Dia panjang, gua anda panjang sangat. Tuan-tuan dan puan sekalian, maka malam ni tuan, ibu-ibu tak bawa duit, jangan takut. Selok tudung tu raba subang ada tak? Ni bukan gelak-gelak, serius bercakap. Semua tempat saya dapat gelang. Malam tahun baru, malam kedua buat ada satu rantai gelang, rantai mai. Ibu muda ibu ni mai kat saya. Dia bubuh dalam tu hak pemeluk pen tu. Kan ada gambar tikui, gambar apa nama tu? Gambar arnab. Boleh kacip dekat pen kan? Arnab ada, budak-budak kan suka main dengan binatang. Dia buka arnab tu, dia bubuh rantai dia. Dia mai bagi kat saya. Saya ingat, ni peminat aku ke bagi kat aku? Perasanlah kita ni. Dia kata, Ustaz, ni derma. Nanti derma apa binatang patung ni? Dalam. Buka-buka tu dia, punya besar. Walaupun dia kecil tapi luas. Seorang datang hantar subang. Mungkin geng sotong kot. Sebiji subang buat apa? Bagi semua. Ada seorang tu bagi subang. Subang satu je sebelah. Saya kata, pasal apa dia bagi sebelah? Bagi dua-dua. Saya sangka baik. Mungkin datang tu geng sotong. Dia kata, kasihan kat dia orang tu. Nak subang je lah. Sebelah je dia bagi. Tuan-tuan, maknanya tuan-tuan, malam ni tuan-tuan ada subang gelang. Kalau kata tak ada duit, nak bawa gadai dulu, pajak dulu gelang ni, cagak dulu, tulis nama tuan-tuan dalam kertas. Pengurusi masjid, Ustaz Habib ke? Ustaz, makcik tak bawa duit, lupa sungguh tak sangka bila malam ni dia kutip derma untuk hilang. Contoh lah kan. Ni makcik buh gelang ni. Besok makcik ambil balik, makcik bawa 200 ni nombor makcik. Besok Ustaz tu bilang, lah sanggup makcik ada gaya. Saya Habib ni. Kat mana ni? Mereka nak main ambil duit ni. Tak apa, cik Ustaz makcik pi. Boleh. Kalau bagi terus lagi baik. InsyaAllah tuan-tuan, Tuhan tak pernah bohong. Tuhan tak pernah bohong. Allah tak pernah menipu. Nabi tak pernah mengkhianati umat dia. Apa yang kita bagi, dia bagi balik. Paling kurang, kita bahagia rumah tangga. You can buy houses, but you can't buy apa nama ni? Kebahagiaan. Kita boleh beli rumah banyak, tapi duit banyak belum tentu boleh beli sebuah kebahagiaan. Tapi tuan-tuan akan kecap malam ni selepas ni, kita bagi, ya Allah, kerana-Mu ya Allah, aku simpati dengan saudara aku. InsyaAllah malam ni saya nampak kutip. Saya tak setuju kutip yang mula-mula. Saya lupa bagi tahu, jangan kutip. Kalau kami ceramah, Ustaz Azhar ceramah, kami style kami kempen, kami launching, baru kutip. Sebab orang kita kalau tak punya motivasi, dia payah nak bagi. So, mana adik-adik dari mana? Adik-adik kutip rumah dari mana? Lari balik dah. Anak-anak Tafiz, Ustaz Nazri, suruh mereka kutip. Okey, tak apa. Ulang balik. Siapa bagi RM1 tadi, bubuh RM10. Jangan kaya duk berangan nak makan apa, sup kedah. Tak payah duk makan mana ni atau balik rumah, buat main duit sikit anak main hantar, tak apa, makan lepas ni insya-Allah. Ya, wallahu alam, saya bagi balik dan minta petugas pun dapat duit hurang ruyup terus. Anak-anak, ada kotak di belakang sana, ada kotak putih besar, dia tak mari tak, tuan-tuan keluar, wajib tuan-tuan letak. Bantulah mana patut insya-Allah. Wallahu alam. baik, alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Haslin. Kita tangguh sekejap ceramah Ustaz untuk kita beri laluan kepada Yayasan Amal Malaysia yang diwakili pada malam ni oleh Ustaz Hasbul, untuk memberikan sedikit ucapan sebelum pihak masjid akan memberikan sumbangan untuk dibawa ke Pantai Timur insya-Allah. Jadi dengan segala hormatnya saya menjemput Ustaz untuk memberikan laporan situasi di sana yang mereka baru ni pergi. Jadi mudah-mudahan kita dapat sedikit maklumatlah tentang bagaimana keadaan di sana insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur pada malam ni kerana sudi memberikan peluang kepada pihak Yayasan Amal Malaysia Cawangan Pulau Pinang untuk memberikan sedikit laporan yang terkini berkaitan dengan sumbangan-sumbangan yang telah kita kumpulkan beberapa minggu yang lalu sehingga ke hari ini, dan suka untuk kita memberikan sedikit gambaran yang terkini berkaitan dengan keadaan di Pantai Timur, khususnya di negeri Kelantan Darun Naim. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Untuk makluman tuan-tuan muslimin muslimat, saya seperti nama yang disebutkan sebentar tadi, mewakili Yayasan Amal Malaysia Cawangan Pulau Pinang, ingin memaklumkan bahawa pada peristiwa banjir baru-baru ini, ketika mana hari berlakunya banjir, saya sendiri telah pun menyertai misi bantuan yang pertama daripada Yayasan Amal Cawangan Malaysia Pulau Pinang. Dan kita, untuk makluman muslimin muslimat, kita telah menghantar bantuan ke negeri Kelantan, ke negeri Terengganu, ke negeri Pahang dan juga ke negeri Perak Darul Ridwan. Keseluruhan bantuan yang kita hantar melebihi daripada 40 tan barang-barang bantuan yang kita hantar, yang kita kumpulkan dengan kerjasama daripada pihak masjid dalam negeri Pulau Pinang. Dan untuk makluman tuan-tuan muslimin muslimat, alhamdulillah bantuan kita dah sampaikan, boleh dikatakan hampir keseluruhan mangsa-mangsa yang khususnya kita tumpu di kawasan-kawasan yang teruk, terutamanya di, kalau awalnya dulu kita pergi ke Tumpat, di Temerloh, di Kemaman, termasuk di Kuala Kangsar, dan juga yang terkini kita tumpu di Tanah Merah dan juga di sebelah Manik Urai dan juga Kuala Kerai. Dan alhamdulillah untuk makluman semua bantuan-bantuan yang kita sampaikan berupa makanan, pakaian dan juga pakaian sekolah telah pun kita salurkan kepada pihak yang berhak untuk menerima bantuan tersebut. Untuk makluman muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di sana masih lagi memerlukan bantuan daripada kita, terutamanya bantuan untuk mendapatkan penempatan. Alhamdulillah usaha daripada khususnya di negeri Kelantan Darun Naim, pihak kerajaan negeri Kelantan telah pun berusaha untuk membina semula penempatan bagi mangsa-mangsa banjir yang telah kehilangan rumah. Dan insya-Allah kita di peringkat Yayasan Amal Cawangan Malaysia Pulau Pinang memberi komitmen untuk meneruskan kutipan sumbangan supaya kita dapat memastikan penduduk-penduduk di negeri Kelantan mangsa banjir yang kehilangan rumah baru-baru ini dapat memiliki rumah semula insya-Allah. Paling-paling tidak ada rumah kekal yang mereka boleh berada bagi meneruskan kehidupan mereka seharian. Seperti yang Ustaz sebutkan sebentar tadi tuan-tuan, banyak kisah-kisah yang tragis yang kalau saya nak kongsikan kepada tuan-tuan sepanjang keberadaan saya 10 hari di negeri Kelantan. Bagaimana saya pernah bertemu pada hari kejadian banjir di saat air mula nak surut. Bila mana air mula surut, saya boleh masuk ke kawasan yang terputus hubungan, menghantarkan bantuan makanan. Bagaimana saya bertemu dengan seorang pakcik tua yang menyebut kepada saya, mengatakan bahawa dia kata, saya ni dia kata sudah 5 hari tidak makan nasi, hanya makan apa yang ada. Saya bertemu lagi dengan seorang ibu yang sedang mendukung anak. Bagaimana dia menyatakan kepada saya bila saya tengok anak dia teriak, saya tanya kepada dia, anak ni kak pasal apa tak minum susu? Saya tengok botol dia duk isi ayak Milo keruh. Ada ayak Milo. Dia kata kepada saya, saya tanya ni berapa hari dah tak minum? Dia kata, anak saya ni tak minum susu dah 10 hari dah Ustaz. Sebab apa? Sebab susu yang mereka dapat di pusat penempatan banjir hanya seorang 1 gelas sahaja selama 10 hari berada di sana. Cuba tuan-tuan bayangkan, itu anak kita.
Bayangkan kalau itu anak kita. Bagaimana saya melihat satu rumah, saya menziarahi satu rumah yang mana rumah mereka ni reban. Apabila air bah tadi ni, dia bongkeh naik tanah bawah rumah, rumah tenggelam seolah-olah duduk dalam lombong. Apa yang dia mampu buat? Dia duduk sebelah bangsai, dia duduk dalam bangsai sebelah rumahnya. Yang mana bangsai dulu ni, itu adalah bangsai ayam duduk. Tapi bila mai banjir, ayam pun mati habis, dia bersih-bersih, dia jadikan itu sebagai penempatan sementara. Termasuk bagaimana seorang bayi yang bersama dengan mereka. Inilah situasi yang saya sendiri hadapi, dan insya-Allah kita masih lagi mengharapkan sumbangan, bantuan dan juga derma daripada seluruh rakyat Malaysia pada hari ini, dan insya-Allah kita cuba salurkan sampai kepada pihak yang memerlukan. Dan alhamdulillah, untuk makluman tuan-tuan, pihak Yayasan Amal Malaysia Cawangan Pulau Pinang, kita dah berjaya menguruskan lebih daripada 10 tim, 10 misi untuk turun ke Kelantan khususnya, dan juga Perak, Terengganu dan juga Pahang, untuk membersihkan rumah-rumah mangsa banjir. Dan alhamdulillah, insya-Allah kita masih lagi meneruskan misi-misi tersebut, dan moga-moga dengan bantuan sumbangan yang disalurkan melalui pihak Yayasan Amal Malaysia Cawangan Pulau Pinang, moga-moga usaha kita ini akan mendapat keredaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jazakallah kepada pihak urus dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hasbul. Allah. Dan sekarang kita jemput pengerusi Qaryah diiringi dengan saudara Izuri untuk menyampaikan sumbangan yang tak silap saya berjumlah RM3,865 daripada kutipan daripada tuan-tuan daripada pihak masjid untuk diserahkan kepada Ustaz Hasbun, insya-Allah. Baik. Muslimin muslimat, sebelum buat serahan, saya nak maklum satu lagi. Saya terlupa dimaklumkan tadi. Untuk makluman tuan-tuan, kutipan bagi masjid-masjid Qaryah Masjid dan juga individu dalam kawasan Bayan Baru. Untuk makluman tuan-tuan yang telah diserahkan dan akan diserahkan, jumlah terkumpul semua sekali sumbangan daripada orang ramai dalam sekitar Bayan Baru ini berjumlah lebih kurang RM16,131. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Demikianlah tadi penyerahan sumbangan wang kutipan derma yang telah dilancarkan sebentar tadi, yang telah disempurnakan sebentar tadi. Mudah-mudahan derma tuan-tuan itu akan menjadi sesuatu yang kebaikan yang tuan-tuan lakukan di dunia ini untuk mendapat pahalanya di akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dikasihi sekalian, sekarang kita berada di slot yang terakhir, yang mana tadi waktu saya nak datang tadi saya tengok ada gerai banyak ni. Dan salah satu gerai yang ada di sini tuan-tuan, gerai yang menjual makanan sunnah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apabila kita cinta Nabi SAW, salah satu yang kita nak buat ialah kita ikut sunnah Nabi. Mungkin Ustaz boleh bagi penjelasan tentang makanan sunnah, dan Ustaz buat kesimpulan 2 minit. Silakan Ustaz. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berbalik kepada tentang kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ada 4 perkara secara tak langsung. Sebut cinta Nabi, sayang Nabi, 4 benda. Yang pertama, tolong beri perhatian. Tolong beri perhatian. Kerana cinta itu melahirkan perhatian pada sesuatu yang dicintai. Betul atau tidak?
Kalau kita cinta anak kita, lalu mak ayah akan beri perhatian tentang pergerakan anak-anak. Anak-anak kita rosak sebab mak bapak mungkin kurang tumpuan, kurang perhatian. Jadi kalau kita mencintai seseorang, maka kita akan menghadapi 3 benda. Kena buat 3 perkara. Yang pertama, memerhatikan kesulitan yang dihadapi dia. Itu biasa. Beri perhatian. Tadilah Ustaz Hasbun tadi ni. Bayangkan kalau ibu anak 10 hari tak minum susu, bagaimana tumbesaran anak tadi ni. Kita susu melimpah ruah, boleh beli mana-mana tempat. Mak pun tak makan, susu pun tak ada vitamin. Maka kita tengok dia susah, kerana kita cinta saudara kita, kita akan memerhatikan kesulitan yang dihadapi dia. Yang keduanya, berusaha meringankan bebannya. Ni malam ni kita buat. Sekali lagi saya ulang, insya-Allah sampai ada semangat 3,000 tu tak cukup lagi Ustaz. 3,000 boleh mencukupi, tuan-tuan boleh tambah lagi. Besok boleh datang jumpa pengurusi bawa duit. Tuan-tuan jangan risau tuan-tuan. Ya, berjaya kita, berjaya saya. Kalau kita berkira berdekut dengan adik-beradik, kita takkan senang, takkan kaya. Saya pesan dekat kontraktor-kontraktor, jurutera-jurutera yang buat apa jalan raya, buat rumah, buat macam-macam lagi lah. Tanya dia macam mana nak berjaya. Saya kata duit yang kerajaan bagi melalui bank, surat ke bank, pinjam duit 1 juta, buat keluar dulu, sedekah dulu buang 3-4 ribu. InsyaAllah anda akan berjaya. Jangan tunggu pula total bersih baru nak sedekah atau nak berzakat. Bagi dulu sebagai terima kasih kepada Allah sebab pihak berkuasa bagi kerja kat kita. Duit gaji tuan-tuan dapat sebulan 2,000. Hulurlah dulu 500-600 atau 200-300. Bagilah kat mak bapak, bantulah orang susah. Adik-beradik susah bagi, insya-Allah. Jangan takut. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Kita boleh hidup cari makan apa kita dapat duit, tapi kita boleh bina sebuah kehidupan dengan bantuan dan sumbangan kita. Yang ni Allah tak pernah bohong kita. What you give, you get back. Apa kamu bagi, kamu akan dapat. Ini kata orang putih. Kata Nabi lah hadis Qudsi, Allah kata, wahai anak Adam, hang dermalah, aku bagi ganti balik. Allahu Akbar. But percaya tak percaya itu bukan kerja Allah, kerja diri sendiri. Itu antara dia. Kita ringankan beban dengan bantuan kita. Kemudian, ya, seterusnya memberikan perhatian yang tinggi atas setiap gerak-gerinya. Ini cinta kita kepada Nabi misalnya. Kita beri perhatian pada setiap gerak-geri Nabi. Ibu-ibu, Nabi dalam bahasa mudah, kalau Nabi boleh bergurau dengan bini dia, bagaimana kedudukan suami perempuan? Kalau Nabi selalu tak kepala atas riba Aisyah dari Sahih Muslim, Aisyah pula ambil rambut Nabi, sikat rambut Nabi. Nabi pula dendangkan Aisyah dengan bacaan Quran atau dengan apa benda lah. Pernah tak laki kita buat kat rumah? Tanya diri sendiri. Kan semua berlaki. Kau tak kelapang lelaki Semua ada laki, semua ada bini. Tuan-tuan pernah buat gitu? Ni, kalau rasa cinta sangat ke Nabi, Nabi bila keluar dari rumah, tak pernah Nabi tak cium kami, kata isteri Nabi. Pernah laki kita buat gitu? Cium curi mah gigi selepet apa nama tek gigi. Nabi ni, Nabi bila Nabi isteri dia minum gelas yang sama, tengok Aisyah minum, isteri Nabi minum, Nabi ambil letak bibir Nabi atas bekas bibir bini dia minum tadi ni. Tok laki kita pernah buat macam tu? Kita pernah buat macam tu? Duk gilat-gilat segelas. Tanya diri, yang ada memang ada, tapi berapa ramai saya cabak malam ni. Tu sayang Nabi tak kena, tak ikut kepala otak aja. Sayang sabuk belarak, bawa bendera habis, banting bena berapa ribu habis. Beramai haram tidak. Ini malam ni muhasabah balik. Nak cium bini pun segan. Nak cium anak, nak cium pak pun kurang hajak, tak berani, segan, malu. Malu tengkorak dia. Aisyah datang period.
Aisyah gigit daging liat. Nabi ambil daripada tangan Aisyah. Nabi gigit tempat Aisyah gigit. Bukan Aisyah gigit Nabi, Nabi gigit Aisyah. Daging tu. Ni duk gigit-gigit. Sampai putih orang meri orang tua tu. Nak seorang babi gini dia. Gigit tengkok. Nampak tak? Ni sembang lebih kurang je ni pada pengusi Ustaz Habib. Tak pernah buat tak? Pernah perhati tak gerak-geri Nabi punya kerja? Nabi pernah maki bini dia. Syaitan punya bini celaka, baba. Tak? Nabi tengok bini makan tak sedap, Nabi tinggal. Nabi tak kata apa. Aisyah kata tengok Nabi tak kata apa, Nabi tak suka lah aku masak. Aku kena perasan, aku kena terima. Bini Nabi terima. Yang kita maki hamu pula. Bini masak masin. Nabi makan masin. Nabi kata ke Aisyah, I teringat you kahwin I dulu, you suak I suak you. Aisyah pun praktik balik, suak-suak kena masin kali kedua. Nabi suak-suak mula Aisyah, Allah masin. Kalau lelaki lah ni, oi! Rumah kita tepi laut ke? Sakit jiwa bini dapat dia dibunuh lelaki ni tu. Bubuh tubuh mampu terus kembung dalam laut. Nampak tak? Tuan-tuan, sampai ni gerak-geri Nabi. Bini beranak anak kita, menyusu anak kita. Kita ada je tempat susu, susu haram mana ada. Besar buah dada agak tapi perah tak ada susu. Bini mengandung keluar kok lubang kemaluan kencing, bukan keluar kok jubah. Pasal mudah Nabi tak kata apa. Bini Nabi buat silap. Muka Nabi marah, merah, menyala. Tapi Nabi tak pernah sebut, hang ni memang kau hajak. Tak ada. Cuba cek balik Tadi malam SMS. Malam tadi sembang-sembang ngenta. Tadi ada lagi. Aku dah nak meluat dah nak sembang bab rumah tangga orang. Bab apa? Laki saya begitu. Dia utamakan mak dia. Kami makan tak tahu mana. Kat mak dia macam-macam beli. Saya kata baguslah hang dapat laki syurga. Kita dengan mak, orang perempuan belum nikah, kena ingat. Hampa kena utamakan mak laki hampa, bukan mak hampa. Tapi jenis bengong-bengong tak nak belajar. Ustaz sedar lah dia orang jantan, sokong orang lelaki lah. Marah aku balik. Hampa orang perempuan, bila menikah dengan lelaki hampa tu hang haram tak boleh balik mak hang. Tobat tak boleh balik. Dosa Allah laknat. Tapi hampa dapat lelaki minta memang pembalang lah. Kau hajak punya lelaki putih hubungan dengan mak dia sendiri. Tapi hukum tetap hukum. Tapi Nabi, suami ni zalim. Nak cerita tuan sekalian, gerak-geri Nabi ni. Tuan-tuan, Nabi tidur lengan Nabi ni. Duduk ke depan, kiri kanan. Bini tidur atas atas lengan. Ha? Lengan tu. Sembang lah apa. Kita tidur mana? Jubuk lawan jubuk. Lepas tu bubuh make up, bedak sejuk celuk dengan ayat laut. Muka macam pontianak harus dalam malam nak bersin orang tua tu. Tuan-tuan. Tu tidur atas riba tangan Nabi tu. Boleh lena. Try tengok. Nak tidur apa sayang? 2 bulu ketiak Nabi. Bulu ketiak laki saya amboi. 16 meter. Kalau tidur kena asma. Nabi tak gitu. Nabi bulu ketiak dia tak panjang lebih 40 hari. Itu sunnah. Bulu ketiak tak lebih 40 hari. Misai tak boleh cecah bibir yang pertama. Ini laki misai tu dia. Punya panjang merelung. Nak minum ayak sekali macam mana laki dia minum masuk misai dalam gelas macam buah kemas mangkuk. Bini pun dengar ceramah. Nak try lah. Duk bayang misai laki dia gini. Lah muntah. Lari pergi jambat. Laki kata apa? Mengandung ke? Mengandung belum otak hang, kata dia. Tengok misai hang macam kerja laut. Ha? Nabi kata jangan bulu ketiak bulu ni. Bulu. Ha? Ini bukan Upin Ipin jadi pirate. Bulu. Nabi bulu ketiak 40 hari tak over than 40 days. Tanya laki hamba. Tanya hampa sendiri. Bulu ketiak dah buang lah. Cakap pandai. No bulu tu. Bulu kemaluan 40 ton. 4 tahun tak buang. Nak kencing je nak selok cari tang mana. Oh tang ni korek berkelak nak kencing.
Punya bengong. Ha? Bawa penyakit. Belum ketiak. Tuan-tuan. Yang bini pula Allah pakai lah pergi pejabat kerja kat pejabat marah ke pejabat apa nama perguruan tinggi tu apa nama? Komtar, oi, make up lah, baju tudung kuning, baju kuning, kain kuning, buah brush kat 16 biji. Ini buah brush. Laki nak cium cucuk hidung. Aduh, kata dia. Balik rumah tengok, ya Allah pakai baju kelawak. Baju kelawak ni kelapan tak tangan kanan depan kipas, keluar angin belah kiri tu. Sampai ke bawah turun, ke jubuk-jubuk turun. Baju tu lah duk tomeh bawang, duk tomeh apa ikan bilis muak tu lah tidur sekali. Suami, sebab tu suami mati dulu. Suka dia. Jangan marah, saya kurang hajam tu. Tak. Nak cerita perhatilah Muhammad Nabi. Sebab tu hatta bak makanan. Yang saya sebut tadi ni. Ya. Contoh dia makanan madu. Nabi dalam bahasa kasar itulah makanan suplemen Nabi. Allah kata dalam Quran surah An-Nahl ayat 69. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas. Keluar daripada perut lebah itu minuman-minuman yang berbeza warnanya dan kadang-kadang rasanya, dan padanya itu penawar bagi penyakit manusia. Berapa orang sakit kecil manis dapatkan madu? Ha? Gila sak madu dia manis. Buh kecil manis lagi kencin. Tak, apa dapat madu bohong. Cari madu original. Tu saya bawa duduk di belakang tu, nampak gambar aku besar. Madu grade 1 daripada Yaman, Hadraul Maut. 1.86 sukrosa, ambil picek siapa lelaki dia pegawai Makmal Mardi, picek. Glukosa 33%, siapa yang ada masalah gastrik, minum sebelum sarapan, insya-Allah pukul 11 baru sarapan. Kena konsisten, istiqamah. Ibu dekat kajang breast cancer, sapu kat dada dia, alhamdulillah sebulan kering nanah dada dia, payudara. Pakcik dekat Kelantan 3 injak jantung dia kena bypass. Lepas makan sebulan buat untuk reconfirm belik bedah. Doktor suruh tangguh lagi sebab 2 dah terbuka cantik. Minum apa? Minum madu. Madu asli grade 1. Yang kedua dalam bahasa mudah, Nabi kata pada bab makanan, siapa yang mengambil habbatus sauda, dialah ubat bagi segala penyakit. Siapa yang makan sauda kat rumah? Sebab kita ditipu oleh orang barat. Bila dah kita sakit, inilah makanan ubat kita. Sebenarnya ubat bukan makanan, tapi makanan itu adalah ubat. Ini falsafah sunnah makanan sunnah Nabi SAW. Di belakang sana ringkas, saya ambil peluang sikit, memang saya bawa. Di sana tuan-tuan, insya-Allah kita jadi pengedar, pengimport terbesar di Asia Tenggara. Kita ada buat masuk 50,000 kilo. 50 tan buat masuk. Doakan insya-Allah besok hari Isnin ni surat khabar kami rencana khas 1 muka surat Metro Taja. Dan 26 juga hari ni dah ada dah Metro. Hari apa nama start hari Isnin, kita bayar lebih kurang hampir 400,000 untuk kita elankan tentang apa nama ni, apa itu kebaikan madu Raihanah, madu kita import. Tuan-tuan sekalian, madu ni asli Yaman tapi grade BC, yang kita bawa grade 1 sebab 1.6 itu sebagai hujah kita yang pertama. Yang kedua 2.8, yang 3 4.5 B dan C original, tapi dia bukan grade A. Kita hanya buat grade A sahaja. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah dapatkan di belakang. Anak kita masalah apa nama ni, tak jenis. Anak kita masalah sakit bagaimana? Orang Bukit Goh, Feda Bukit Goh Kuantan, anak sawan baby. Dia makan sauda, minum, dia tak perasan. Anak dia selalu setiap minggu kena sawan. Habis-habis dia perasan, anak dia 2 bulan ni baru kena sekali je sawan. Dia kata apa? Dia hantar SMS kat rumah saya. Mungkin berkat ustaz boleh jual ikut. Semua berkat. Kalau tak hilang sawan, aku tak berkat lah. Besok tak boleh. Alhamdulillah kita doa, tuan-tuan sekalian. Kenapa dia? Selalunya orang yang ada sakit saja akan yakin benda ni boleh menyembuh.
Orang biasa dia tak. Dia kata aku tak sakit makan apa. Dia tak nampak food supplement. Cuba cari dalam Google. What is the meaning of food supplement? Ya, jadikan makanan itu ubat. Bukan ubat itu makan. Jadi wallahu alam Ustaz Habib, pengusi Ustaz Lutfi. Cukup sekadar itu. Dan akhir kata, pucuk paku, ubi kayu. Thank you. I love you. Jumpa lagi pada masa akan datang. Jangan lupa setiap Rabu jam 7.30 pagi bermula Januari sampai bulan Ogos, iaitu Madrasah Akhlak yang saya baca kitab Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi Al-Makki. Setiap Rabu pagi 7.30 pagi, ibu-ibu tak kerja tengok. Petang pula 7.30 petang, entah tanya, anda jawab. InsyaAllah nak habis dah. Nak rakam pula mungkin bulan 3 buat rakaman baru pula musim yang ketiga. Doakan saya sihat boleh? Doa saya sihat semua. Adik-adik orang muda-muda yang rajin layan Facebook, jangan duk layan tentang khilaf-khilaf yang berlaku antara ustaz-ustaz. Adik-adik, ibu-ibu, jangan duk layan kekhilafan yang berlaku. Ustaz-ustaz ni kata gini, oh anak murid dah hentam. Jangan hormati pandangan dia orang. Hormati pandangan orang. Kalau dia tak betul, dia dengan Allah. Kalau dia betul, kita tomah dia, kita dapat dosa. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin muslimat yang panjang sebentar tadi oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haslin bin Baharim. Mudah-mudahan dengan perbahasan sebentar tadi telah memberi satu suntikan semangat untuk kita menzahirkan cinta kita kepada Nabi SAW. Saya sebagai perantara program pada malam ini merakamkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haslin bin Baharim, Ustaz Bollywood, dan kepada semua pihak penganjur Masjid Batu Uban dan kepada semua tuan-tuan hadirin muslim-muslimat yang hadir pada malam ini.